Contohnya binasa Allah, jahilnya Allah, berbilang-bilangnya Tuhan, menyamai dengan segala sesuatu, segala-galanya itu mustahil bagi zat Allah. Sifat kamalat tu makna sifat kesempurnaan zat Allah. Kamalat makna sifat kesempurnaan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له القديم المخالف لما عاداه من الكائنات الباقي وهالك كل ما عداه من المخلوقات. Dan naik saksi aku, kata musannif, yakni aku bersaksi, dengan lidahku aku bersaksi, aku bersumpah, aku berikrar, tiada Tuhan, yakni tiada jenis ketuhanan. Bila sebut Tuhan, kita mesti tahu Tuhan itu adalah yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan, baru boleh panggil Tuhan. Jadi yang dinafikan di sini tiada Tuhan, yakni tiada yang memiliki sifat-sifat ketuhanan itu melainkan Allah. Itu maksud. Tiada Tuhan, yakni yang selain Allah. Tiada Tuhan dengan makna tidak ada sesuatu yang lain seperti Allah, memiliki segala sifat kamalan dan maha suci dari sebarang sifat kekurangan. Tidak ada. Nak cari sifat Tuhan pada yang lain, tidak ada sekali-kali. Sebab itu waktu kita bertahlil, waktu kita menafikan, waktu kita membaca tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan, maksud tiada Tuhan itu yang selain, yang seumpama Allah. Tiada Tuhan yang seumpama Allah, tak ada. Yang seperti Allah, yang seumpama Allah, tak ada. Yang bersifat kamalat, yang maha suci, yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, tidak ada melainkan Allah. Sebab itu jangan didatangkan dalam penafian itu. Tiada Tuhan itu jangan dinafikan patung-patung, jangan dinafikan berhala-berhala, jangan dinafikan perkara itu, kerana benda-benda yang tersebut tadi, patung-patung, batu-batu yang disembah oleh orang-orang kafir itu bukan Tuhan sama sekali. Tidak ada sifat ketuhanan pada sembahan-sembahan itu. Jadi waktu kita menyebut tiada Tuhan, patung-patung, berhala-berhala memang tak masuk dah. Sebab mereka bukan Tuhan. Tidak ada sifat ketuhanan pada patung tu. Betul tak? Faham baik-baik tu kalimah tu. Kalimah Allahumma salli ala Muhammad, kalimah tauhid ataupun kalimah tahlil tu. La ilaha, tiada Tuhan, makna yang disembah tadi Tuhan, yang dinafikan tu Tuhan yang seperti Allah. Kalau orang tanya, ada tak sesuatu yang lain memiliki segala sifat kamalat macam Allah, yang maha suci dari sebarang kekurangan macam Allah? Jawabnya tidak ada sekali-kali. Sebab tu tak ada Tuhan kecuali Allah sahaja. Dan ingat, waktu kita menyebut la ilaha, tiada Tuhan itu, di dalam hati kita dah memang siap sedia dah memang meyakini dah Allah sahaja Tuhan yang sebenar-benar, yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Yang kita sebut di mulut tadi, tiada Tuhan itu, yang dimaksudkan tiada Tuhan itu ialah yakni yang selain Allah. Macam kita ada duit dalam poket kita RM10, sekarang ada RM10, balik sekarang ada orang nak minta, contohnya kat kita, dia kata minta RM5 nak beli barang. Kita pun jawab, minta maaf lah tuan, saya tak ada duit. Apa maksud tak ada duit tu? Tidak ada duit yang nak diberikan. Padahal waktu kita kata minta maaf tuan, tak ada duit, dalam hati dan fikiran kita sedar, tahu, yakin yang di dalam poket kita ada RM10. Kita kata minta maaf lah tuan, tak ada duit. Maksud yang nak bagi, bukan kita kata tak ada duit dalam poket. Kita sedar, kita tahu dalam poket kita ada RM10. Nampak tak? Jadi yang kita sebut kat mulut tadi, tiada duit, yakni
yang nak bagi dia. Padahal waktu tu kita sedar dan tahu dan yakin dalam poket ada 10 ringgit. Samalah sini. Tiada Tuhan, makna apa? Yang selain Allah. Dalam hati, waktu kita sebut tiada Tuhan tu, dalam hati kita sedar, tahu, yakin, jazam Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar-benar yang berhak disembah. Kalau di dalam penafian tadi, sewaktu kita menyebut tiada Tuhan, kita masukkan sekali dalam keadaan Tuhan tadi, masukkan sekali Allah di situ, maka kufurlah seseorang tu tadi. Jadi jangan dinafikan waktu kita sebut la ilaha, tiada Tuhan, kita masukkan sekali Allah Ta'ala dalam perkataan Tuhan yang pertama tadi tu. Jangan. Yang dinafikan, yang dikatakan tiada Tuhan itu, yakni yang selain Allah. Allah tak masuk dalam penafian tu. Jangan dinafikan Allah pula dah, nanti kufur. Jangan dinafikan tiada Tuhan, Allah pun tak ada, yang selain Allah pun tak ada, illallah, baru Allah tu Tuhan. Sebelum tu tolak dengan Allah sekali. Jangan. Faham baik-baik. Adapun patung-patung tu memang tak masuk sama sekali. Adapun patung-patung tu memang tak masuk sama sekali. Kerana tidak ada sifat ketuhanan pada benda-benda tu, tak ada sifat ketuhanan. Dan naik saksi aku bahawa tiada Tuhan yang disembah, yakni yang selain daripada Allah, dengan sebenar-benar. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar, yang berhak, yang patut, yang kena, yang wajib disembah, yang wajib diabdikan diri, yang wajib ditaati dengan sebenar-benar, melainkan Allah sahaja. Allah sahaja yang berhak disembah dengan sebenar-benar, yang wajib ditaati, yang wajib dipatuhi, yang wajib diperhambakan diri. Allah saja. Adapun selain itu tidak wajib, tidak boleh disembah, tidak wajib disembah. Padahal yakni dalam keadaan ia Allah Ta'ala tu esa dengan makna tunggal. Esa tu makna tunggal, satu. Esa, satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan. Itu maksud esa. Kadang-kadang diterjemah dengan tunggal, kadang-kadang diterjemah dengan esa. Kadang-kadang diterjemah dengan tunggal, kadang-kadang diterjemah dengan sa. Tiada yang sekutu baginya, bagi zat Allah, lagi yang qadim. Makna lagi yang sedia kala. Qadim dengan makna yang sedia kala, tidak ada permulaan maksud. Lagi pula Allah Ta'ala yang esa tadi bersifat dengan bersalahan, yakni tidak serupa dengan segala sesuatu. Bersalahan dengan makna tidak serupa bagi segala yang lainnya. Maha suci zat Allah, maha suci zat Allah daripada menyamai dengan segala sesuatu. Maha suci zat Allah daripada menyerupai dengan jirim ataupun jisim. Maha suci sifat Allah daripada menyerupai dengan arad. Apa arad? Sifat-sifat makhluk. Maha suci perbuatan Allah daripada menyamai dengan perbuatan makhluk. Itu maksud mukhalafah. Mukhalafah, tidak serupa. Tidak serupa Allah dengan segala sesuatu.
Qadim lagi yang bersalahan. Bersalahan dengan makna tidak serupa bagi segala yang lainnya daripada segala kainat. Kainat tu apa maksud kainat? Kainat kaun asal. Kainun sesuatu. Kainat ni mudah hanya kita nak faham makhluk dah mudah. Kainat tu makna makhluk. Segala perkara yang harus. Kainat tu makna sesuatu yang harus. Jadi maha suci Allah Ta'ala tu daripada menyamai dengan segala kainat, daripada segala yang baharu, daripada segala makhluk. Lagi yang kekal dia Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekal, dengan makna tidak menerima binasa, tidak menerima binasa. Dan fana itu pun maknanya sama, binasa, fana, hilang. Fana dengan makna hilang, fana dengan makna binasa. Dan fana tiap-tiap barang yang lain daripadanya Allah. Ada pun yang selain daripada Allah, masiwallah, yang dikatakan alam itu semuanya menerima binasa pada hakikatnya. Contohnya macam syurga, menerima binasa pada hakikatnya. Cuma Allah Ta'ala telah berjanji, Allah Ta'ala akan mengekalkan syurga itu dengan kehendak Allah serta nikmatnya. Begitulah juga neraka Allah. Allah janji untuk mengekalkan neraka dan segala azab yang ada di dalamnya. Adapun hakikat syurga dan hakikat neraka itu boleh menerima binasa kerana syurga dan neraka itu adalah kainat, yakni perkara yang harus. Daripada sekalian makhluk. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin al-muballighu kullama umira bitablighihi min rabbil alamin. Dan naik saksi aku, ataf pada kata tadi itu, dan naik saksi aku bahawa tiada Tuhan, ataf situ. Dan naik saksi aku bahawa, dan bersumpah aku dan berikrar aku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hambanya Allah. Hambanya Allah. Dan pesuruhnya Allah. Makna aku beriman, aku meyakini, aku bersumpah, aku percaya, aku yakin, aku jazam bahawasanya Sayyidina Muhammad SAW itu bukan sekadar hamba Allah, bukan sekadar makhluk Allah, bahkan baginda merupakan utusan Allah Ta'ala. Utusan Allah ataupun juru bahasa Allah. Juru bahasa ketuhanan. Juru bahasa ketuhanan. Ada ulama duk tafsir Rasul itu dengan makna juru bahasa Tuhan. Kenapa dikata juru bahasa Tuhan? Kerana kita umat ni dapat mengetahui apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh tahu apa yang Allah wajibkan ke atas diri kita, apa yang Allah haramkan ke atas diri kita. Kita boleh tahu tentang neraka, tentang syurga, tentang dunia, tentang kiamat dan sebagainya, itu melalui Nabi kita Muhammad SAW, melalui Rasul SAW. Sebab itu ada ulama menterjemahkan Rasul itu dengan makna apa? Juru bahasa Tuhan. Juru bahasa Tuhan. Kita boleh tahu yang ni haram, yang ni halal, yang tu baik, yang tu tidak, yang tu disuruh, yang tu dilarang melalui Nabi. Apa yang Allah nak suruh kita buat atas dunia ni. Kita duduk atas dunia ni nak kena buat apa? Pencipta nak suruh apa kita buat atas dunia ni? Duduk atas dunia ni nak kena buat apa? Adakah duduk atas dunia ni untuk berseronok dengan nikmat dunia, ataupun ada benda lain yang menjadi matlamat utama kenapa kita diciptakan oleh Tuhan tadi tu? Jadi kita boleh tahu, kita ni dijadikan oleh Allah di atas dunia ni rupanya ada tugasan, iaitu mana?
mengabdikan diri kepada Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdikan diri kepada Allah. Baru kita tahu, ingatkan duduk atas dunia ni daripada tiada kepada ada, daripada tak hidup jadi hidup sekarang, diberi akal, diberi mata, diberi pendengaran, diberi pergerakan dan macam-macam. Ingatkan untuk berseronok-seronok di sini, rupa-rupanya ada tanggungjawab mengabdikan diri kepada Allah. Siapa bagi tahu tu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau andai kata tidak ada Rasul, kita tak tahu. Tak ada Rasul, mana kita nak tahu yang kita hidup atas dunia ni rupanya kena sembahyang, kena puasa, yang tu haram, yang tu wajib, mana kita nak tahu? Siapa nak bagi tahu kita? Siapa nak bagi tahu kita? Perintah Tuhan yang menciptakan kita tu nak suruh kita buat apa atas dunia ni, mana kita nak tahu? Itulah hikmah Allah Ta'ala membangkitkan Rasul. Bukan bermaksud Allah berhajat kepada Nabi, berhajat kepada Rasul untuk mentadbir alam ni, bukan. Allah menciptakan para Nabi yang ramai, menciptakan para Rasul yang ramai, menciptakan para malaikat yang begitu ramai. Bukan nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu lemah. Allah Ta'ala itu lemah dalam pentadbiran dia, sehingga Allah Ta'ala memohon bantuan makhluknya yang bernama Nabi, yang bernama Rasul. Tidak sekali-kali. Bahkan Allah Ta'ala nak menzuhirkan betapa hebatnya kekuasaan Allah, betapa hebatnya kerajaan Allah, betapa agungnya kerajaan Allah ni, yang mana di bawah rintahan Allah Ta'ala ini ada makhluk-makhluk yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat suci daripada sebarang jenis dosa dan maksiat. Hebat kejadiannya, namun mereka taat, patuh, tunduk kepada Allah Ta'ala. Kalau kita manusia, contohnya kita merasa bangga apabila ada di bawah tangan kita, bawah rintahan kita, ada pembantu-pembantu, orang yang hebat-hebat, orang yang pandai-pandai. Kita merasakan itu suatu kehebatan pada diri kita. Maka Allah Ta'ala nak menunjukkan betapa hebatnya pula kerajaan dan pentadbiran Allah, yang mana di antara barisan-barisan kabinet Allah Ta'ala itu adalah daripada para malaikat yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat besar. Jadi bagi orang-orang yang sombong dengan pangkat jawatan, bagi orang yang sombong dengan ada pengikut yang ramai, tengok bagaimana pula pentadbiran Allah. Boleh tak kita nak sombong? Contohnya kita ada ramai pengikut, berani tak kita nak sombong dengan Allah yang di bawah rintahan Allah Ta'ala itu ada makhluk-makhluk yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat mulia, yang begitu ramai malaikat itu, yang mana nanti di padang mahsyar, di padang mahsyar nanti sekalian malaikat itu akan diperintahkan oleh Allah mengelilingi padang mahsyar. Di situ nanti manusia duduk tengah-tengah, keliling tu semuanya malaikat. Di situlah nanti boleh tengok betapa hebatnya para malaikat, betapa hebatnya pemerintahan Allah Ta'ala tu. Memiliki malaikat, nabi-nabi, rasul-rasul yang mulia-mulia. Bukan menunjukkan Allah berhajat kepada nabi, rasul. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa menjadikan ataupun memberi ilmu kefahaman tentang ketuhanan. Allah Ta'ala Maha Kuasa memberi faham pada hati kita ni tanpa diajar oleh para nabi, para rasul. Allah Maha Kuasa menjadikan. Allah Ta'ala Maha Kuasa memberi ilmu pengetahuan tanpa usaha mengaji, tanpa usaha belajar. Tanpa ada nabi, tanpa ada rasul, Allah Ta'ala Maha Kuasa memperkenalkan diri dia kepada mana-mana hamba yang dia nak. Bukan bermaksud Allah Ta'ala menciptakan nabi, rasul kerana Allah itu lemah. Allah Ta'ala itu nak ambil faedah, nak ambil manfaat daripada nabi, rasul, malaikat yang dia ciptakan. Tidak sekali-kali tidak. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada demikian. Maha suci. Kalau seandainya Allah Ta'ala berhajat, bergantung kepada malaikat untuk menolong dia, menunjukkan dia itu, Allah itu tidak bersifat dengan istighna, menafikan kekayaan Allah Ta'ala. Kerana makna istighna itu tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada yang lain. Tiba-tiba kalau ada orang i'tiqad Allah Ta'ala jadikan malaikat itu sebab Allah berhajat kepada bantuan malaikat dalam menguruskan alam ini, sesungguhnya orang ini telah menafikan sifat istighna Allah. Dia menafikan sifat kekayaan Allah.
Kalau dikata Allah tu perlu kepada Nabi, perlu kepada Rasul, perlu kepada malaikat, Allah nak ambil faedah, nak memudahkan urusan pentadbiran dia, lalu Allah ciptakan malaikat dan Allah ambil manfaat daripada malaikat tu. Allah ciptakan Nabi Rasul, Allah ambil manfaat daripada Nabi Rasul. Maka demikian menunjukkan Allah tidak lagi bersifat dengan istighna, tak terkaya dah, kerana Allah dah berhajat kepada yang lain. Maha suci Allah. Naik saksi aku bahawanya Nabi Muhammad SAW itu hambanya Allah dan pesuruhnya Allah yang benar ia. Yang Allah Ta'ala hiaskan mereka itu, persiapkan mereka itu dengan benar. Yang lagi kepercayaan yang benar, mana sifat benar Rasul lah, tidak dusta sekali-kali pada perkataannya, pada perbuatannya, tidak dusta zahirnya, tidak dusta batinnya, daripada kecil hinggalah diwafatkan oleh Allah. Selain daripada itu, yang kepercayaan maksudnya amanah. Amanah Rasul-Rasul yang diutuskan, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah yang benar, hamba Allah yang kepercayaan, dengan makna amanah ataupun bermaksud tidak pernah melakukan sebarang jenis dosa dan maksiat, perbuatan haram, perbuatan yang makruh, yang khilaful aula, tidak sekali-kali dilakukan oleh sekalian para nabi, para rasul. Daripada kecil sampai wafat tak pernah dan tak akan membuat benda-benda yang haram ataupun yang makruh, kerana mereka itu maksum, dipelihara, dijaga oleh Allah. Adapun yang selain Rasul, kita ni umat manusia, alim ulama, walaupun dia alim, walaupun dia ulama, dia tidak maksum, tetap ada kelemahan, tetap ada kesilapan, tetap akan jatuh kepada perkara maksiat. Sebab mereka bukan Nabi, bukan Rasul, dia manusia biasa. Cuma bila dia banyak ilmu, panggil dia alim ulama. Dia alim ulama, tetap dia manusia yang ada hawa nafsu, yang ada gangguan bisikan syaitan dalam hati dia. Bukan dengan makna bila dia belajar agama berpuluh-puluh tahun, berubah kejadiannya daripada manusia bertukar jadi malaikat. Dia tetap manusia. Jadi kita jangan pelik kalau dengar berita-berita orang alim jatuh dalam maksiat, buat begini, buat begitu. Apa nak pelik kan? Dah dia manusia. Cuma kita manusia ni, masyarakat ni ambil kesempatan nak mengejek-ngejek, nak memburuk-burukkan, nak menconteng-conteng arang pada orang-orang yang bergelar alim ulama. Padahal yang buat maksiat yang selain daripada ahli agama tu lagi banyak tak terkira. Betul? Bila berlaku benda yang benda maksiat di kalangan orang yang pada zahirnya ahli agama, kecoh satu dunia. Betul? Kecoh, viral hari-hari. Kutuk, pakat-pakat kutuk, pakat-pakat viral, pakat-pakat keji. Tu manusia. Dia nak ambil kesempatan dah. Konon-kononnya agama ni sama je, beragama ni sama je. Konon-kononnya itu menjadi alasan kenapa aku tak nak belajar agama, kenapa aku tak nak berpakaian seperti yang Allah suruh. Sebab apa? Tengok tu, yang dah bertutup likup pun berzina juga. Sebab tu aku tak nak pakai pakaian macam tu. Bukan salah pakaian, itu salah individu. Itu salah individu. Cuma manusia yang jahat menjadikan itu sebagai modal, sebagai alasan untuk tidak mengikut syariat Allah. Aku bukan tak nak pakai tudung-tudung ni. Aku bukan tak nak pakai tudung, pakai jubah ni. Kau tengok tu, baru ni berita kan, bernikah, berzina. Berapa orang je yang macam tu jatuh dalam perbuatan zina, nak banding dengan yang dedah aurat. Betul tak? Kita, hati kita kotor. Hati kita kotor. Belana yang tak semayang ramai berjuta, yang belah ribu, belah juta yang tak semayang, yang dedah aurat, yang minum arak, yang berjudi. Kenapa kita tak keji? Kenapa kita tak cela? Kenapa kita tak viralkan?
Kenapa bila ada isu orang yang nampak macam ahli agama melakukan dosa maksiat, kita kecoh seolah-olah macam benda tu mustahil. Hati kita ni kotor. Sebenarnya nak jadikan masalah, nak jadikan alasan nak menghina agama. Jangan salahkan agama. Agama tetap suci, agama tetap adil, agama tetap terbaik. Yang salah individu. Jangan salahkan pakaian dia, jangan salahkan niqab dia, jangan salahkan jubah dia, jangan salahkan serban dia, kopiah dia. Itu individu tu sendiri. Itu salah dia, bukan salah agama. Ni tidak kita ambil modal buat alasan. Tengok tu, berjubah berserban pun buat benda tak elok tak. Tu je yang kau nampak. Yang buat dosa hari-hari terang-terang tu. Yang tak ikut syariat tu, itu tak apa. Itu dimaafkan, itu Allah ampunkan sebab dia bukan ulama macam tu. Kita yang bukan alim ulama ni bolehlah nak dedah aurat, nak berzina, nak berjudi, nak buat apa tak apa, sebab kita bukan ulama, sebab kita bukan ahli agama, sebab kita bukan mengaji. Macam tu ke? Siapa sahaja yang melanggar syariat tetap akan dihukum oleh Allah. Tak peduli yang mengaji, yang tak mengaji, sama je. Sebab semuanya kita ni hamba Allah yang mukallaf, yang diberatkan hukum Allah. Kau mengaji, kau diberatkan hukum Allah. Kau tak mengaji pun kau diberatkan hukum Allah. Jangan kita kata, aku tak apa minum arak ni. Sebab apa? Aku tak mengaji, aku bukan orang belajar agama. Aku dedah aurat, free hair, pakai seluar pendek, tak apa, aku bukan duduk pondok. Macam tu. Salah lah kalau macam tu kita fikir. Ditipu, dipermain-mainkan oleh nafsu dan kejahilan dalam diri itu sendiri. Itu maksud kepercayaan, yakni tidak melakukan sebarang jenis dosa dan maksiat. Lagi yang menyampaikan tiap-tiap barang yang disuruh akan dia. Ini isyarat kepada sifat tabligh. Sifat tabligh Rasul tu menyampaikan apa-apa yang Allah suruh, semua mereka sampaikan. Satu pun tidak ditinggalkan. Dengan menyampaikan akan dia daripada Tuhan yang memiliki sekalian alam, yang empunya sekalian alam. Alam ni empunya, pemiliknya Allah. Yang dalam alam ni, segala isi alam ni pun dimiliki oleh Allah. Tubuh kita ni dimiliki oleh Allah, dan segala yang ada dalam tubuh badan kita ini pun milik Allah. Roh kita milik Allah, segala organ-organ dalaman ni semuanya milik Allah. Pernafasan kita milik Allah, penglihatan kita milik Allah. Sebab tu bila dia nak dia bagi, bila dia nak ambil balik barang dia ambil. Ikut dia punya. Selama ni dia bagi mata, lepas tu dia bagi pinjam melihat, dia ambil balik, jadi rabun gitu. Nak salahkan Tuhan ke? Tak boleh lah nak salahkan, dia ambil barang dia balik. Kita marah pula. Kita marah pula bila Allah ambil barang Allah, bila Allah ambil balik milik dia, kita marah pula. Kenapa ambil? Kenapa ni? Kenapa tak sihat tadi? Kenapa dah sakit ni? Ingat tak yang sihat tu Allah punya. Dia ambil lah bila dia nak ambil, ikut dia punya. Kenapa kita nak marah? Kita punya barang bagi kawan pinjam, kita nak ambil bila-bila masa. Patut tak kawan nak marah? Tak patutlah. Tapi kalau macam tu kita tahu pula kita pun marah. Apa tu? Polan tu aku bagi dia pinjam pakai kereta 2 hari. Lepas tu pagi tadi aku dah hal aku ambil lagi tu, dia marah pula kat aku pula dah. Pandai pula kita kata, kenapa nak marah kereta aku? Aku nak pakai bila-bila masa, aku ambil lah balik aku punya.
Tapi pada kita dengan Allah tak perasan pula yang kita ni pinjam barang Allah, pinjam nikmat Allah semua. Laki kita Allah punya, bini kita Allah punya, anak-anak kita Allah punya, pendidikan kita semua Allah punya kan. Jadi bila masa dia nak ambil, dia ambil lah. Kita sebagai yang meminjam kenalah redha. Kena redha lah. Tapi payahlah nak redha sebab barang pinjam bila lama dah rasa macam kita punya. Bila dah rasa macam kita punya, Allah ambil balik, marahlah kita. Allah punya ni cakap ni Allah punya, nanti Allah ambil balik jadi bisu. Bergerak kita ni Allah yang jadikan, besok Allah ambil jadi lumpuh contohnya. Semua dia punya, dah mana hebat kita. Duk tumpang Tuhan, tumpang semua jawatan kita Allah bagi, besok Allah ambil balik jawatan kita. Pangkat kita, nama baik kita, semua puji-pujian orang pada kita, tu pun pinjaman Allah, tu pun milik Allah. Orang puji kita, orang sanjung kita, orang hormat kita, semua tu daripada Allah bagi. Patut kita syukur, terima kasih ya Allah. Allah bagi macam-macam nikmat kesenangan. Tapi kena standby, kena ingat bila-bila masa Allah akan ambil balik. Kena standby untuk rela, kena standby untuk redha. Tapi bila kita rasa benda tu kita punya, tu bila Allah ambil, kita jadi marah. Kita jadi marah. Duit Allah punya. Bila sampai tahap tertentu Allah Ta'ala kata, kau ni dah dapat lebih daripada orang lain ni, kau wajib keluarkan zakat. Marah pula dah. Aku penat-penat aku kerja nak kena bayar zakat pula dah. Kau sedar tak yang bagi tu siapa? Dia terlupa. Dia boleh bekerja tu pun Allah tolak. Dia dapat rezeki tu pun Allah yang bagi. Dapat jumlah gaji bagian-bagian Allah yang tentukan. Dan bila sampai satu tahap Allah Ta'ala kata, kau ni dah dapat lebih ni daripada orang ni, kenalah keluar zakat, tolong orang yang memerlukan, fakir miskin dan sebagainya. Marah pula dah. Kenapa pula nak kena bagi? Aku yang penat kerja. Lupa dah tu. Aku yang penat kerja kata dia. Siapa yang menggerakkan kita bekerja? Siapa yang menggerakkan anggota kita boleh menguruskan pekerjaan dunia kita tu, yang memberi akal supaya kita boleh berfikir, menjalankan tanggungjawab kita hari-hari tu, siapa bagi? Cuba fikir, kalau Allah ambil balik akal kita, boleh jalankan tanggungjawab kita ataupun menguruskan pekerjaan kita ataupun jawatan kita tu, boleh kita nak buat? Tak boleh kalau Allah ambil nikmat akal kita. Jadi Allah pinjamkan. Jangan lupa. Allah punya semuanya, dia punya. Tak ada apa yang kita punya, melainkan Allah punya semuanya. Ni ketaatan kita ni, ibadah kita ni Allah punya, taufik Allah punya, iman Allah punya. Sebab tu tak mustahil ada orang yang lahirnya Allah bagi iman, nak mati Allah ambil balik iman, mati kafir. Ada orang lahir kafir tapi waktu hidup Allah bagi iman pada dia, mati mukmin pula, muslim dia mati. Lahirnya kafir, matinya muslim. Ada yang lahirnya muslim, matinya kafir. Na'udzubillah min zalik. Dia bebas mentadbir, tak ada siapa boleh meletakkan syarat. Allah Tuhan mesti buat begini, jangan buat begitu, tak boleh buat begini. Tuhan mesti ikut kehendak aku. Apa yang aku nak mesti dia kena bagi, mesti dia kena turunkan. Lupa. Terlupa. Allah bagi apa yang dia kehendak, bukan apa yang kita kehendak. Kita nak begini-begini, tapi kalau bagi, Allah bagi itu bukan sebab kehendak kita. Ingat, kita nak kaya, hari-hari doa nak kaya, tiba-tiba jadi kaya. Adakah Allah bagi kaya tadi sebab kehendak kita? Dah memang kehendak Allah sedia kala lagi nak menjadikan dia kaya. Jangan nak perasan sebab kehendak kita. Kehendak kita makhluk ke tidak? Kehendak kita, keinginan dalam hati kita makhluk ke tidak? Makhluk.
Jadi kalau kita minta kaya, minta sihat, tiba-tiba jadi benda tu. Adakah dengan sebab kehendak kita? Dan dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah, jangan kita perasan sengih-sengih gitu. Aku ni ada kedudukan ni, aku ni ada kedudukan hebat sisi Allah ni. Apa yang terlintas je dapat. Apa yang terlintas je baru 2 hari lepas terlintas, hari ni dapat. Hebatnya aku. Tak payah perasan. Allah kehendak sedia kala lagi dah. Sebelum kau wujud, Allah dah kehendak nak bagi kau benda tu. Sebelum kita wujud, Allah dah kehendak nak bagi benda tu kat kita. Bukan dengan sebab Allah terpaksa bagi kerana kita nak benda tu. Dah. Kadang-kadang main perasan macam tu. Perasan lah dia hebat. Tak sangka mustajab doa. Baru tak ada tangan, tak sampai berapa minit hujan. Dahsyat juga aku ni. Sebelum kau wujud lagi, Allah dah kehendak sedia kala lagi nak turunkan hujan. Sebelum kita ada lagi kan, kita dah belajar kan iradah. Ta'alluq apa iradah tu? Ta'alluq tanjizi qadim. Sedia kala lagi telah lulus dengan kehendak Allah tu apa-apa yang dia nak buat dan apa yang dia tak nak buat. Sedia kala lagi dah. Bukan dengan maksud turun hujan, dapat begini, dapat begitu, terkesan, terbekas dengan doa dan hajat kita dah. Doa dan hajat kita ni makhluk baru. Jadi bila kita memandang benda-benda tu yang baru tadi memberi bekas, itu yang timbul dalam hati rasa hebat, rasa mulia sisi Allah, rasa ada kedudukan yang tinggi sisi Allah. Sebab dia terhijab dengan benda tu. Dia terhijab. Konon-konon dengan sebab dia tu ada kemuliaan dah Allah bagi. Dah. Sebelum kau wujud lagi, Allah dah kehendak nak bagi dah. Faham baik-baik. Faham baik-baik. Kalau tak nanti kita jadi ujub, jadi perasan. Jadi perasan hebat, perasan soleh, perasan wali. Perasan wali. Aku ni rasa aku ni dalam kumpulan wali juga ni barangkali lah. Sebab pelik lah. Aku teringin apa je dapat, belum tak ada tangan lagi dapat. Aku ni dalam kumpulan wali-wali juga barangkali. Kena tipu dengan setan. Allah, datang tu penyakit-penyakit macam tu jangan main-main. Payah. Berasa diri kita, berasa kehendak kita, berasa hajat kita, impian kita, kehendak kita, hasrat kita, semua tu makhluk masiwa Allah. Semua tu selain Allah. Tak masuk pun dalam sesuatu yang boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas ni qudrat dan iradat Allah. Adapun qudrat dan iradat makhluk tak boleh memberi bekas sesuatu pun. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il mudhnibin. Dan aku mengucap salawat dan aku mengucap salam atas yang terlebih mulia daripada segala rasul, iaitu penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mensyafaat ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Wallahu wa subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmu wa alam. InsyaAllah nanti 2 minggu lagi kita jumpa, kita sambung lagi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna